Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi bacaan isi kandungan buku 40 hadis palsu popular hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Muttalib Hafizahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahadin. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Berdusta ke atasku bukanlah seperti mana berdusta ke atas orang lain. Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya dalam neraka. Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang pertama daripada keseluruhan 47 sesi perkongsian bagi bacaan isi kandungan buku 40 hadis palsu popular oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Muttalib Hafizahullah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Prakata, segala puji yang selayaknya untuk Allah. Kepadanya kita memohon keampunan. Kepadanya kita memohon perlindungan daripada segala keburukan diri dan amal perbuatan kita. Sesiapa yang dikurniakan petunjuk oleh Allah, maka tiada yang mampu untuk menyesatkannya. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Salawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW yang banyak berjasa kepada kita. Kehadiran baginda memberikan sinar cahaya kehidupan yang mengajak kita menuju kebahagiaan dan memahami erti kehidupan yang hakiki. Beruntung bagi sesiapa yang menerima risalah Islam dan mempertahankannya. Berbahagia bagi sesiapa yang menjadikan sunnah beliau, junjungan besar sallallahu alaihi wasallam, sebagai panduan dalam kehidupannya. Sumber utama dalam Islam ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua-dua sumber ini mesti diterima kerana ianya saling lengkap melengkapi. Tidak sempurna keislaman dan keimanan seseorang jika menerima Al-Quran semata-mata dan menolak sunnah beliau, junjungan besar SAW. Begitu juga sebaliknya. Al-Quran tidaklah dapat difahami sepenuhnya, melainkan dengan merujuk kepada huraian dan penjelasan daripada hadis Rasulullah SAW. Hadis yang boleh dijadikan rujukan adalah yang bertaraf hadis sahih ataupun hasan. Manakala penggunaan hadis yang dhaif, yakni yang lemah pula, diharuskan, yakni dibolehkan, tetapi mesti mengikuti garis panduan yang ditetapkan oleh para ulama. Hadis yang dibuktikan palsu, yakni maudhu', sama sekali tidak boleh dijadikan hujah dalam apa jua keadaan sekalipun. Sebahagian orang mungkin terkejut dengan sesetengah hadis yang dikategorikan sebagai hadis yang lemah dan palsu. Bukankah apabila disebut hadis, semuanya daripada Rasulullah SAW? Bagaimana hadis daripada Rasulullah boleh menjadi lemah, malah ada yang palsu pula? Inilah salah faham yang perlu diluruskan. Kesalahan fakta tentang perkara ini menyebabkan ada yang mengatakan walaupun hadis lemah, yakni dhaif, ataupun palsu, yakni maudhu', boleh digunakan. Kenyataan ini adalah pernyataan yang bahaya kerana ia memberikan kesan yang negatif kepada ajaran Islam itu sendiri. Oleh itu, bagi merungkai salah faham ini, penulis bawakan beberapa tajuk khas di dalam buku ini
yang dirasakan sedikit sebanyak mampu untuk memberikan penjelasan kepada persoalan-persoalan yang timbul. Di kesempatan ini, tidak lengkap sekiranya saya, yakni penulis, tidak zahirkan rasa syukur dan setinggi-tinggi penghargaan buat kesemua guru, ustaz, ustazah dan pensyarah yang memberikan tunjuk ajar dan mendidik saya selama ini. Bersesuaian dengan buku ini, saya ingin rakamkan penghargaan khusus buat semua pensyarah yang mendidik dan mengajar saya tentang ilmu hadis. Antaranya ialah Profesor Dr. Muhammad Abu Al-Laith Al-Khair Abadi, Associate Professor Dr. Laith Su'ud Jasim, Associate Professor Dr. Habibur Rahman Ibramsa, Associate Professor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Assistant Professor Dr. Fathuddin Al-Bayanuni, Assistant Professor Dr. Sa'ad Ad-Din Mansur, Assistant Professor Dr. Muhammad Mujtaba, Assistant Professor Dr. Suyuti Abdul Manas, Fadilatul Sheikh Aiman Yusuf Ad-Daqqaq, Fadilatul Sheikh Dr. Musfir Al-Ghamidi, dan lain-lain lagi yang mencurah ilmu dan menabur bakti kepada saya. Yang teristimewa buat kedua-dua insan yang banyak berjasa, menjaga dan mengasuh semenjak kecil, mengajar dan mendidik nilai kasih sayang dan kebahagiaan, memahamkan erti kehidupan dan ketabahan, menanamkan keyakinan bahawa ilmu adalah penyuluh kehidupan. Terima kasih ayah ibu Abdul Muttalib bin Ahmad dan Cik Su binti Ismail. Jasa kalian akan dikenang senantiasa. Tidak dilupakan juga buat teman-teman yang sering memberikan pandangan dan sokongan, meniupkan semangat sehingga saya dapat menyempurnakan penulisan buku ini. Akhir sekali, harapan yang amat tinggi penulis tujukan buat semua pembaca, terutamanya para ilmuwan, agar memberikan pandangan untuk penambahbaikan dan pembetulan sekiranya terdapat kesilapan di dalam mana-mana isi kandungan buku ini. Harapannya, ia disusuli dengan pandangan dan kritikan membina kerana kesilapan penulis berada di mata pembaca semua. Namun, janganlah jadikan sesuatu kesilapan itu sebagai batu loncatan dalam mencela dan menghina kerana ia tidak diizinkan oleh agama. Semoga buku ringkas ini bermanfaat untuk anda semua dan dapat menambahkan sedikit sebanyak ilmu dan maklumat berkaitan hadis. Bersamalah kita berusaha agar kepercayaan, kefahaman dan amalan kita hanyalah berdasarkan dalil-dalil yang sahih. 40 hadis palsu popular ini merupakan satu langkah kecil yang mampu saya sumbangkan. Selamat membaca daripada penulis Abdul Razak Muttalib. Berikut ini kita kongsikan isi kandungan buku 40 hadis palsu popular ini. Pertama, prakata. Bahagian 1, pengenalan. Bab 1, mengenali hadis. Bab 2, hadis sahih. Bab 3, hadis hasan. Bab 4, hadis dhaif. Bab 5, hadis maudhu' atau palsu. Bahagian 2, 40 hadis palsu popular. Hadis palsu pertama, menuntun ilmu hingga ke China. Hadis palsu kedua, menuntun ilmu daripada buayan. Hadis palsu ketiga, Nabi kota ilmu dan Ali pintunya. Hadis palsu keempat, doa ketika membasuh anggota wuduk. Hadis palsu kelima, solat yang tidak mencegah kemungkaran. Hadis palsu keenam, solat dengan berserban. Hadis palsu ketujuh, solat sunat malam raya. Hadis palsu ke-8, solat gharaib bulan Rajab.
Hadis palsu ke-9, kelebihan solat tarawih. Hadis palsu ke-10, mengusap mata semasa laungan azan. Hadis palsu ke-11, kelebihan puasa sunat Rajab. Hadis palsu ke-12, kelebihan puasa Asyura. Hadis palsu ke-13, Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak. Hadis palsu ke-14, anak zina tidak masuk syurga. Hadis palsu ke-15, jihad hati. Hadis palsu ke-16, perselisihan adalah rahmat. Hadis palsu ke-17, syurga di bawah tapak kaki ibu. Hadis palsu ke-18, siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Hadis palsu ke-19, menghidupkan malam Isra' Mi'raj. Hadis palsu ke-20, kelebihan membaca surah Yasin. Hadis palsu ke-20, Rajab bulan Allah. Hadis palsu ke-21, kelebihan membaca surah Yasin. Hadis palsu ke-22, Yasin hati Al-Quran. Hadis palsu ke-23, cintakan negara. Hadis palsu ke-24, bekerja untuk dunia. Hadis palsu ke-25, kelebihan solat duha. Hadis palsu ke-26, berjabat tangan boleh masuk syurga. Hadis palsu ke-27, menyapu muka selepas solat. Hadis palsu ke-28, tolak menggegarkan arash. Hadis palsu ke-29, dunia itu ladang akhirat. Hadis palsu ke-30, tidak menziarahi Nabi ketika haji. Hadis palsu ke-31, solat orang yang berkahwin lebih baik. Hadis palsu ke-32, bercakap urusan dunia dalam masjid. Hadis palsu ke-33, meraihkan maulid Nabi. Hadis palsu ke-34, amalan khas nisfu Sya'ban. Hadis palsu ke-35, menziarahi kubur pada hari Jumaat. Hadis palsu ke-36, membaca doa awal dan akhir tahun. Hadis palsu ke-37, Nur Muhammad. Hadis palsu ke-38, larangan ketika hubungan suami isteri. Hadis palsu ke-39, kisah Al-Qamah si anak derhaka. Hadis palsu ke-40, manusia akan baik sekiranya pemerintah dan ulama baik. Bahagian 3, apa yang perlu dilakukan. Bab 1, tips dan panduan. Bab 2, rumusan. Sehingga bertemu lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya. Bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku 40 hadis palsu popular ini. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa untuk sama-sama mengikuti sesi-sesi perkongsian hadis palsu kita ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.